Assalamualaikum semua, saya Narkas Raimi. Okey, hari ni saya nak kongsi beberapa jenis acne cream ataupun ubat jerawat yang you all boleh beli di farmasi, okey, yang commonly available. Okey, sebab sekarang ni ramai yang komplain semasa musim PKP ni kan, duduk di rumah, makan macam-macam, ramai yang komplain breakout. Tambah lagi bila penjagaan rutin kulit tu kita jaga dengan baik, okey. Jadi kat sini saya nak kongsi 5 jenis yang you all boleh dapat di farmasi. Kita start daripada yang the lowest strength kepada the highest strength. Alright. So yang pertama sekali adalah tea tree oil. Mesti biasa pernah dengar kan tea tree oil. So extract oil daripada tea tree ni sebenarnya bukanlah tea yang kita biasa minum tu, okey, tapi adalah sejenis tumbuhan yang kita panggil Melaleuca artificialia. Okey. So ini adalah tumbuhan yang tumbuh originally di Australia, digunakan oleh Aborigin kat sana dah lama sebagai antiseptik untuk berbagai jenis masalah kulit. Okey. Jadi kat sini banyak orang gunakan tea tree oil ni juga untuk treat acne. Okey, sebab apa? Secara semula jadi ekstrak daripada tea tree oil ni mengandungi antiseptik, iaitu dia bantu bunuh kuman, dan juga dia ada bahan anti-inflammatory yang bantu kurangkan bengkak pada jerawat. Okey, so kombinasi dua ini adalah bagus digunakan untuk orang yang ada mild acne. Okey, mild acne maksudnya setakat 1, 2 dan once in a while. Okey, so on this condition sesuai digunakan tea tree oil ni, okey. Dan juga tea tree oil ni sebabkan dia adalah herbal ingredients, okey. Dia selamat digunakan untuk orang yang mengandung dan juga orang breastfeeding. Juga untuk kanak-kanak kalau perlu dia boleh guna, tak ada masalah insya-Allah, okey. So banyak brand yang boleh dapati yang mengandungi tea tree oil ni, macam-macam brand ada dekat farmasi sana, dan juga dia available secara OTC, means you all boleh beli terus. Okey. Yang kedua adalah benzoyl peroxide. Biasa dengar kan? Oxy 5, Oxy 10, Benzac A, C5 tu ya. Itu semua adalah benzoyl peroxide. Okey, yang ketiga adalah azelaic acid 20% ataupun dengan brand name dia adalah Skinoren. Okey. Yang ini you all kena pergi kat farmasi dekat dalam untuk minta ubat ni. Okey, so azelaic acid ni tak sesuai untuk pediatrik. Maksudnya hanya untuk umur 12 tahun ke atas, dan juga pregnancy, orang pregnant juga tak sesuai. Okey, tapi untuk yang breastfeeding, sebabkan dia punya absorption agak low, untuk breastfeeding dia masih selamat digunakan lah. Okey, so azelaic acid ni dia mengandungi antimicrobial, okey, antimicrobial activity yang bantu kurangkan colonization density of P. acne, bakteria yang penyebab jerawat. So dia mengurangkan pembentukan jerawat dengan cara mengurangkan bakteria punya density pada kulit. Yang keempat adalah Sindamycin. Okey, so Sindamycin adalah antibiotik, kita panggil Sindamycin gel ataupun Sindamycin lotion. Okey, so sebagai antibiotik dia buat macam mana? Dia bantu untuk kurangkan bakteria load pada kulit yang menyebabkan jerawat. Okey, so dengan cara tak langsung sebenarnya dia mengurangkan bantu untuk kontrol jerawat pada kulit, lebih kepada bantu untuk kontrol rather than treat, untuk hilangkan jerawat. Okey, rather than hilangkan jerawat, dia bantu untuk mengurangkan bacterial load. Okey, so Sindamycin biasanya digunakan in combination dengan apa-apa acne cream yang lain. Sebagai contoh benzoyl peroxide boleh combine dengan adapalene. So common brand available di farmasi, okey, biasa tengok adalah Sindamycin, tea tree mycin, okey. Itu semua adalah Sindamycin gel ataupun lotion, okey. So cuma drawbacknya adalah bila cakap tentang antibiotik ni kan, dia akan wujud resistant bila digunakan secara jangka masa yang panjang. Jadi biasanya kita akan advise untuk customer gunakan sekurang-kurangnya maksimal bukan dalam 2 bulan lah, dan selepas tu you boleh tukar kepada ingredient lain ataupun combine dengan apa-apa acne cream yang lain. Okey, dan seterusnya yang kelima adalah Adapalene. So Adapalene ni adalah dalam grup retinoids juga. So kalau brand name ni you boleh jumpa dengan nama Differin ataupun Deriva. Okey, so Adapalene ni dia ada 3 mekanisme, main mechanism of action dia. Yang pertama adalah comodolytic, means dia bantu untuk break the comedone, okey, dan bantu mengurangkan pembentukan comedone pada kulit. Alright. Yang seterusnya dia ada anti-inflammatory. Anti-inflammatory means dia akan bantu untuk kurangkan bengkak. Bengkak bakteria punya bacterial infection akan menyebabkan bengkak kan, so akan kurangkan bengkak tu pada kulit. Yang ketiga, okey, yang bestnya dia membantu penetration of other active ingredients. Okey, that's why Adapalene biasa digunakan in combination dengan apa-apa acne cream yang lain. Sebagai contoh benzoyl peroxide. Sebab apa? Kedua-duanya dia bertindak
synergetic. Maksudnya yang satu ni dia akan bantu untuk break the barrier, so the absorption better, dan bila perusahaan masuk dalam tu absorb, dan juga dibantu untuk keratolytic activity, untuk bantu untuk kurangkan jerawat dan juga sembuhkan jerawat tersebut. Okay, dan biasanya akan nampak result dia very fast. Biasanya kalau you apply dalam 2 hari 3 hari dah lebih nampak perbezaannya. Alright, dan kelima-lima jenis acne cream saya sebut tadi ni is commonly available in pharmacy. Okay, dan biasanya kegunaan dia adalah disapu 2 kali sehari selepas you all cuci kulit tu bersih-bersih. Okay, selepas cuci muka, you all keringkan kulit, dan make sure the first thing that touch your skin adalah ubat ini sebelum you all apply apa-apa lotion, cream ataupun serum pada kulit. Alright. Okay, so dari segi harga pula, dari segi harga, saya sebut daripada bawah sampai ke atas kan. So sama juga harganya pun macam tu, lebih kurang. So the lowest will go to highest. Okay, dan hopefully saya punya sharing akan bantu. Okay, you all yang ada masalah jerawat boleh pergi farmasi dapatkan ubat yang sesuai, insya-Allah. Sementara PKP ni at least things under control. Alright, so bye bye.